Rahmah Ehsan bentuk pemimpin berhati nurani bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Pempengaruh Indonesia, Mondi Tetu dan aktivis Caprice antara 10 individu diambil keterangan bagi membantu siasatan dakwaan kes rogol membabitkan pendakwa terkenal Abid Liu. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Ada juga benda-benda teknikal yang kita sedang tunggu, iaitu laporan daripada forensik dan data preservation. Apabila siap, kita akan hantar kertas IP ke pihak AGC. Di samping itu, beberapa lagi individu yang akan dipanggil. Kertas siasatan kes tersebut akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara selepas lengkapan kelak. Pihak polis juga merampas telefon milik Mondi untuk bantu siasatan. Dalam perkembangan lain, PDRM mengeluarkan 4,862 notis saman terhadap warga asing yang melakukan kesalahan jalan raya bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. 1,703 daripadanya telah diselesaikan. Selain itu, ops saman tertunggak warga asing dilancarkan di Kelantan, Kedah, Perlis dan Perak sejak minggu lalu. Itu operasi yang kita fokus kepada kenderaan perdagangan. Dan untuk warga asing ni, kita hanya membuat operasi melibatkan saman-saman yang tertunggak. Wanita ditahan dipercayai memuat naik komen keterlaluan di laman Facebook dengan niat mengaibkan seseorang. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata suspek berusia 39 tahun itu diberkas di Endau, Mersing. Semakan mengenai hantaran itu telah dibuat kepada SKMM bagi siasatan lanjut ke atas pemilik akaun Ida Ibrahim. Siasatan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Turut disiasat mengikut peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Sementara itu, 178 individu termasuk 21 warga asing ditahan polis menerusi ops dadu yang dijalankan sejak seminggu lalu. Suspek berumur 18 hingga 66 tahun dicekup bagi bantras judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Datuk Kamarul Zaman memaklumkan 153 premis di Johor diperiksa dalam operasi khas terbabit. Rampasan melibatkan hampir 200 unit telefon bimbit, pelbagai jenama, 66 unit pencetak dan wang tunai RM36,000. Kesemua premis terlibat juga dikenakan tindakan pembatalan lesen dan pemotongan bekalan elektrik. Semua tangkapan dalam proses permohonan reman. Di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur, peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mencederakan pembantu rumah. Tertuduh Lee Chi Huat dipercayai melakukan perbuatan itu terhadap Darcy Nih menggunakan batang besi vacuum Jumaat lalu. Magistrate Atikah Muhammad Elias Muhammad Saim membenarkan jaminan RM2,500 dengan syarat tambahan melapor diri di Balai Polis berhampiran sebulan sekali. Tarikh sebutan semula kes pada 3 November. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Georgetown, 8 lelaki dan seorang wanita didakwa atas pertuduhan menculik wanita warga Indonesia 3 minggu lalu. Namun tiada pengakuan bersalah direkodkan. Tertuduh yang berusia antara 28 hingga 41 tahun didakwa melakukan perbuatan itu di blok Pangsapuri Sri Aman, Paya Terubung, Georgetown pada 7 September lalu. Suspek menuntut wang tebusan RM540,000. Kes disebut semula pada 11 Disember. Cubaan seludup rokok bernilai RM3.2 juta gagal. Sebuah kastam Pahang di Lebuh Raya Kuantan Segamat itu turut menahan seorang pemandu lori. Modus operandi sindiket menggunakan lori dan bergerak aktif pada waktu puncak bagi mengaburi pihak berkuasa. Nilai rapasan adalah dianggarkan sebanyak RM384,000 Malaysia. Dan jumlah duti atau cukai yang terlibat dianggarkan adalah sebanyak RM3,206,400. Nilai keseluruhan rapasan yang membabitkan sebuah motor lori dan rokok termasuk duti dan cukai yang dianggarkan berjumlah
RM3,650,400 Malaysia. Ia merupakan rampasan terbesar Kastam Pahang tahun ini. Di Jitra Kedah, 15 unit rumah kedai di Kampung Sungai Korok hangus dijilat api. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilapor. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jitra, Muhammad Bustan Karudin, memaklumkan 10 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Kerja pemadaman api dibantu 60 anggota pasukan bomba sukarela. Anggaran keseluruhan kawasan kebakaran adalah 70% dengan punca serta kerugian masih dalam siasatan. Beralih ke perkembangan banjir, situasi banjir di Kedah semakin baik dengan jumlah penduduk di Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurangan. 1,660 orang daripada 469 keluarga masih berlindung di 12 PPS. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana APM Kedah, Muhammad Suhaimi Muhammad Zain menyatakan daerah Kota Star mencatatkan jumlah penduduk terjejas tinggi iaitu 656 orang daripada 233 keluarga yang ditempatkan di 5 PPS. Hanya satu PPS masih dibuka di daerah Kubang Pasu iaitu SK Malau. Di daerah Baling pula 524 orang daripada 141 keluarga berada di 4 PPS. Manakala di Pokok Sena, 2 PPS kekal aktif menempatkan 316 orang daripada 84 keluarga. PPS di SK Limau, Pokok Sena ditutup siang tadi. Dalam pada itu, tinjauan di Kota Star mendapati berlaku banjir termenung. 39 keluarga masih ditempatkan di PPS SK Seri Gunung yang dibuka sejak semalam. Masa tu saya tak sempat lah, tapi anak dia tadi full bomba lah. Bomba main ambil, makan bawa ke sini. Kalau kita biar lagi kan kayak pun naik kan. Sekejap lagi kot tenggelam, kita tak tahulah. Macam mak, kau ambil duit kau lah. Saya sini tak apa kot sebab anak dia main tunggu saya. Anak dia sekolah, anak dia main tunggu. Cikgu pun bagi perbasan lah untuk jaga abang. Bawa ambil. Dia macam Muhammad ini. Kita mau main, dia bawa dia main juga. Saya paksa lah kita kena pergi hidup. Rumah tak ada, seorang-seorang tak ada hidup. Mesti main ni, kita pergi duduk rumah dia. Dia tahu dia, kena main juga. Main juga. Main pelanggar ini. Banjir di Perlis pulih sepenuhnya. PPS SK Kubang Gakah yang dibuka sejak Rabu lalu ditutup petang tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kesemua 16 keluarga melibatkan 44 orang dibenar pulang ke kediaman masing-masing. Mereka penduduk Kampung Alul Ara dan Kampung Kubang Gajah. Agensi terlibat terus memantau keadaan semasa berikutan cuaca tidak menentu ketika ini. Terdahulu, siang tadi, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal berkenan melawat PPS Sebabit termasuk menyurahkan sumbangan kepada penduduk terjejas. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 Pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi. Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi. Stadium RTM 7.30 pagi. Dan Kanta 744 7.44 pagi. Keruntuhan negara dan tamadun serta kepincangan berlaku kerana hilangnya kekuatan moral dan keruntuhan nilai. Justru Perdana Menteri menyeru ciri rahmah ihsan diterapkan di kalangan pemimpin agar tiada kelumpungan dalam pentadbiran. Tamadun yang runtuh bukan sebab ekonomi atau sosial tetapi kerana tiada nilai dan akhlak hingga menyebabkan tata kelola rosak. Tegasnya nilai asas pembentukan negara madani iaitu akidah yang kukuh, akhlak yang baik serta pembentukan sahsiah maknawiyah. Agama itu nasihat kata Rasulullah SAW. Pemimpin di kalangan orang Islam dan iklimnya wa ammatihim sekalian. Tapi saya nak buktikan sesungguhnya bahawa di Malaysia ini ada Melayu, ada orang Islam dengan sandar pahaman Islam dia itu boleh bawa perubahan dan menyelamatkan negara dan mengangkat martabat umat dan negara. Itu cita-cita saya. Saya faham dan saudara juga faham, ikuti. Tidak semua boleh setuju, ada yang boleh pertikaikan dan sebagainya, tak apa. Bukan semua boleh ikut pandangan saya. Tetapi sekurang-kurangnya saya nak semua beri ruang. Kerana sebenarnya 10 bulan saya pegang.
jawatan. Saya tak ambil wang negara. Saya tak gunakan kontrak untuk memperkayakan isteri dan anak-anak saya. Saya tidak gunakan kontrak itu mencuri harta daripada negara dan rakyat. Dan bagi saya, walaupun ada orang kata, tak ada apa-apa, bagi saya ini suatu perkara yang besar perubahan berlaku, kerana saya tahu sistemnya dan bagaimana pemimpin-pemimpin yang lalu memunggah kekayaan besar. Perdana Menteri berucap ketika Majlis Ilmu Madani dan sesi dialog bersama pegawai JAKIM di Putrajaya. Dalam pada itu, peranan JAKIM kini lebih luas di bawah kepimpinan Kerajaan Madani berbanding sebelum ini. Khidmat nasihat serta pandangan JAKIM diperlukan dalam setiap urusan takbir urus negara. Mufti, ulama atau tokoh agama di JAKIM komited memberikan input mereka selari perkembangan semasa. Saya mahu Menteri Agama semak cadangan ini supaya tak lari daripada semangat Islam dia dan nilai yang kita pertahankan. Belum pernah sudah dalam sejarah, ya, termasuk beberapa tahun yang lalu yang orang war-warkan Islam-Islam ini, belum pernah ada arahan bukan saja Perdana Menteri, Kabinet, bahawa tiap langkah yang kita ambil dari segi dasar mesti ada input jelas daripada JAKIM terutamanya. Akta tabung haji TH akan dipindah semula dan dibentang pada Jemaah Menteri selewat-lewatnya Januari tahun depan. Jelas Perdana Menteri langkah itu perlu bagi mempertingkatkan kecekapan pengurusan lembaga TH. Saya rasa penting untuk memulihkan semula segala keyakinan kepada tamu haji. Keduanya meminda akta tamu haji yang begitu lama, memenuhi maqasid yang saya rasa diperluaskan lagi, ya. Bukan saja dari segi pengurusan, kecekapan, tetapi juga untuk membolehkan ia berfungsi untuk memberikan penghayatan kepada ibadah haji itu sendiri. Perdana Menteri melancarkan sambutan ulang tahun Jubli Intan Lembaga TH yang ke-60 di Ibu Negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan akan menyerahkan aset TH yang sebelum ini dipindahkan ke syarikat tujuan khas milik Kementerian Keuangan pada tahun 2018. Penyerahan semula itu berikutan pengurusan TH semakin baik. Ingat, Menteri Keuangan Lim Guan Eng telah memilih untuk menyelamatkan masalah kegusutan itu dengan mewujudkan SPV untuk mengambil sebahagian daripada aset supaya kekuatan induk tabung haji itu tidak terjejas. Dan setelah meneliti perkembangannya dan bincang dengan Menteri dan juga Tan Sri Azman, saya telah beritahu daripada awal bila saya ambil alih jawatan ini, mengatakan bahawa sebaik tabung haji itu diurus dengan baik dan meyakinkan seperti yang berlaku sekarang. Tahniah kepada rakan-rakan. Maka Kementerian Keuangan akan memulakan perbincangan supaya menyerahkan semula semua aset yang kini diamanahkan kepada Kementerian Keuangan. Yang ini sebenarnya juga mematikan fitnah yang amat tidak bertanggungjawab terhadap Menteri Keuangan ketika itu dan kerajaan ketika itu, seolah-olah memindahkannya kepada kelompok bukan Islam. Tidak. TH terus dilihat sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan simpanan pendeposit serta urusan haji yang efisien sehingga menjadi model ikutan pelbagai institusi luar negara. Mengenai rombakan Kabinet, Perdana Menteri menjelaskan ia bukan perkara mendesak kerana hanya melibatkan kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerajaan Agung ni saya memang mingguan. Mungkin saya nanti fikir tengok. Tapi tak mendesak sangat sebab yang 01 dan ini sedang saya dah minta Menteri Amizan dengan Fuziah ada untuk memberikan perhatian. Sebelum ini, media melaporkan kemungkinan berlaku rombakan Kabinet dalam masa terdekat melibatkan beberapa kementerian dan ia hanya akan dilakukan selepas PRK Pelangai pada 7 Oktober.
Pembelian panik beras putih tempatan tidak sewajarnya berlaku kerana bekalan mencukupi. Tegas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembelian panik dengan jumlah yang besar boleh merencatkan usaha kerajaan mengawal keperluan bekalan itu di pasaran. Beras itu ada. Kalau dia perlu 2 kampit sebulan, belilah 2 kampit. Bulan depan, beli lagi. Jangan bila dia cemas, bila dia baca dalam blog berbagai-bagai, dia anggap 2-3 bulan lagi beras tak ada. Mereka beli 4-5 kampit. Bila 4-5 kampit itu, kalau sampai 2-3 bulan, beras itu pun akan rosak. Beliau ditemui selepas lawatan kerja ke ladang kekal pengeluaran benih padi Felkra seberang Perak, Pasir Salak. Sementara itu, lebih banyak sawah padi bakal dibuka di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memastikan bekalan beras putih tempatan mencukupi dan seimbang di seluruh negara pada masa depan. Yang kita nak kena pasti macam di Sabah, dia lebih 50,000 ekar sekarang yang kita nampak. Yang masalah di situ boleh, tapi masalah pengairan. Tumpuan ni adalah pengairan. Pengairan ni telah dihantar kepada kita, dibincang, jumlahnya bilion juga. Tapi untuk food security, saya rasa kerajaan kena spend untuk irrigation ini. Di Sarawak? Di Sarawak saya tak dapat maklumat yang jelas. Tapi Sarawak tentulah lebih besar dan lebih luas. Dan Sarawak ini pula dia punya pertaniannya memang agresif. Dan mereka ada tempat yang mencapai 7 tan. Mengulas isu bekalan beras tempatan, Johor berharap beberapa cadangan bagi menanganinya dapat dipertimbang Kerajaan Persekutuan. Antara cadangan Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi mewujudkan subsidi sementara bagi beras import sehingga bekalan beras tempatan kembali pulih. Di samping pembukusan semula beras kepada pek kecil bagi memudahkan rakyat membeli, Johor juga menawarkan diri supaya tanah negeri itu digunakan bagi kegiatan penanaman padi, selain pertimbangan untuk import beras dari negara lain termasuk Indonesia. Ini pula usaha Fama Melaka bersama kerajaan negeri. Bermula esok, 9,000 kampit beras putih tempatan diedar di 28 Dewan Undangan Negeri. Pembelian dihadkan 10 kg kepada satu keluarga dan hanya dijual kepada warga negara. Bermula dari esok, Fama akan mengedarkan hampir 9,000 kampit beras ke seluruh negeri Melaka melalui Jepun. Jepun akan decide kat mana lokasi. Jadi semua dia tak tertinggal satu Jepun pun. Mungkin ada satu Jepun, 2 Jepun yang akan buat tarikh yang berbeza saja. Tapi hampir semua 9,000 kampit beras besok akan kita edarkan ke seluruh negeri Melaka dan kita akan minta insya-Allah program ini akan dilakukan dalam setiap minggu bergantung kepada stok beras yang ada. Lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk membuat pembayaran tol. 11 lebuh raya melaksanakan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka SPT bermula hari ini. Sistem pembayaran tol secara terbuka. Maknanya open payment system itu adalah bukan hanya terhad kepada sebelum ini adalah kepada touch and go RFID saja. Ya, sekarang boleh juga digunakan debit card, credit card, Visa, Mastercard, ya. Jadi ini objektifnya adalah tak lain tak bukanlah untuk memudahkan pengguna buat pilihan. Sebab kalau terhad kepada 1-2 sistem sahaja, mungkin ada kadang-kadangnya dalam satu kad tu tidak mencukupilah dalam akaun tu, jadi masalah. Jadi sekarang dah ada pilihan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan SPT di Plaza Tol Lok Yu, lebuh raya Best Raya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan khutbah khas sempena Hari ATM ke-90 di Masjid Khalid bin Al-Walid. Majlis dimulakan dengan bacaan Yasin dipimpin Ketua Pengarah Kor Agama ATM, Major Jeneral Dato' Muhammad Rashidi Bujar yang seterusnya menyampaikan khutbah Jumaat. Antara intipati khutbah, menggesa setiap warga tentera kekal kukuh dan kuat dalam menjadi angkatan berkredibiliti bagi menjaga kedaulatan negara.
Barisan Pertahanan Negara turut diingatkan tidak menjadi petualang semata-mata untuk kepentingan dan kepuasan diri yang boleh merugikan diri serta organisasi. Al-Sultan Abdullah kemudiannya berkenan menunaikan solat Jumaat diimamkan Timbalan Pengarah Dasar dan Pengurusan Kagat Brigadier Jeneral Muhammad Hamzah Abdam. Sebelum berangkat pulang, Yang di-Pertuan Agong beramah mesra dengan lebih 2,000 jemaah. 2,481 koperasi sekolah di seluruh negara disasar menyumbang perolehan gerakan koperasi RM500 juta tahun depan. Hasil aktiviti perniagaan mencakupi pelbagai sektor. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, selain ahli menambah syar atau saham, pihak PIBG perlu lebih aktif membantu koperasi sekolah melonjakkan jualan perniagaan. Pembabitan aktif koperasi sekolah secara langsung mendidik generasi muda mengenai budaya keusahawanan bagi mencapai status negara keusahawanan tahun 2030. Kini 21 koperasi sekolah berjaya mencatat perolehan lebih RM1 juta menerusi urus niaga membabitkan komuniti dan keperluan asas harian. Tahun 2023 ini jangka perolehan koperasi ini akan meningkat lebih daripada 500 juta. Ini berlaku kerana sektor ekonomi telah dibuka sepenuhnya selepas bencana COVID, dan ini juga melibatkan aktiviti perniagaan di koperasi sekolah, di mana sekarang ini koperasi sekolah dibuka sepenuhnya. Tapi apa yang saya nampak, Angkasa lebih memperjuangkan. Dalam majlis lain, Angkasa terus komited meningkatkan kesedaran dan pendaftaran cukai koperasi di negara ini menerusi pemeteraian MOU dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil. Ketika ini hanya 1,001 daripada 4,463 koperasi telah berdaftar di bawah Hasil aktif dalam pembayaran cukai. Ke arah menyokong dan membantu pembangunan ekonomi serta pendidikan umat Islam di Negeri Sembilan, inisiatif Ma'in Scare dan Smart Wakaf dilancar dengan menyasarkan komuniti di peringkat sekolah. Ma'in Scare merupakan inisiatif makanan tengah hari percuma kepada pelajar yang tersenarai dalam rancangan makanan tambahan menerusi dana fidyah. 49 sekolah terlibat, manakala Smart Wakaf diperkenal bagi membudayakan amalan wakaf di 30 sekolah. Dia akan melibatkan kaki tangan dari Jabatan Pendidikan dan juga guru-guru serta anak pelajar kita. Kita nak latih daripada kecil supaya wakaf ini sebagai satu budaya, satu budaya yang baik yang harus diterapkan mulai daripada sekarang. Biar bermula dengan RM5, RM1, 50 sen, ia akan mendatangkan kesan. Malaysia Airports Holding Berhad MAHB melantik Gordon Andrew Stewart sebagai Ketua Pegawai Operasinya bagi Operasi Lapangan Terbang Malaysia berkuat kuasa 1 Oktober. Kenyataan MAHB menyebut Gordon berpengalaman selama 33 tahun dalam pelbagai industri termasuk penerbangan, kereta api dan teknologi maklumat. Beliau sebelum ini merupakan pengarah projek global di DAA International, sebuah kumpulan pengurusan lapangan terbang global, perundingan dan pelaburan yang beribu pejabat di Dublin, Ireland. Kumpulan itu menguruskan lapangan terbang antarabangsa di seluruh dunia termasuk di Eropah dan Timur Tengah. Pengarah urusan Malaysia Airports, Datuk Seri Iskandar Mizal Mahmud yakin Gordon akan membantu mengemudi MAHB ke arah kecemerlangan operasi yang inovatif dan mampan dalam usaha menjadi pengendali lapangan terbang bertaraf dunia. Sukan Asia Hangzhou 2022, kontingen negara berjaya menambah 1 kilauan pingat perak dan 2 pingat gangsa pada hari ini. Pingat perak kontingen negara disumbangkan skuad takraw lelaki dalam saingan akhir regu berpasukan. Pasukan negara yang turut dibarisi pemain berpengalaman Muhammad Syahir Muhammad Rosli gagal menandingi kehebatan skuad Thailand sekaligus akur tewas 0-2. Pingat perak yang diraih menyamai pencapaian edisi 2018 di Jakarta, Palembang, Indonesia. Kem gimnastik pula berjaya menamatkan kemarau 17 tahun untuk meraih pingat pada Tamasya Sukan Asia. Ini hasil kejayaan Syahrul Aimi Kamaru Hisam merangkul pingat gangsa dalam acara melombol lelaki.
Atlet berusia 20 tahun itu meraih keseluruhan 14.466 mata untuk berada di kedudukan ketiga daripada keseluruhan 8 atlet bertanding. Atlet berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Shahrom menutup kutipan pingat Malaysia hari ini dengan meraih gangsa dalam acara akhir Kirin. Beliau menduduki tempat ketiga di belakang atlet Korea Selatan Kang Seo Jun, manakala Zhou Yu mencuriakan penyokong tuan rumah dengan meraih emas. Ini adalah gangsa kedua dimenangi Shah Firdaus pada edisi kali ini yang meraih pingat sama dalam acara pecut lelaki. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet pelayaran Pahang Nur Shazrin Muhammad Latif. Ini susulan kejayaan anak kelahiran Pahang itu menyumbang pingat emas pertama negara menerusi acara pelayaran ILCA 6 wanita dalam Tamasya Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022. Baginda dalam satu kenyataan turut menzahirkan rasa bangga dengan kejayaan atlet itu yang mula mewakili pasukan Sukan Malaysia Sukma Pahang sejak tahun 2012 sehingga beliau tersenarai dalam pasukan kebangsaan pada 2017. Shazrin turut melakar sejarah apabila layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 secara merit. Baginda berharap kejayaan ini dapat menyuntik semangat semua atlet negara untuk menambah pungutan pingat pada Tamasya Sukan Asia di Hangzhou. Bakat permainan video tempatan menerima pengiktirafan dalam anugerah SEA Games Anjuran Festival Kandungan Digital Malaysia 2023. Kesemua pemenang menganggap ini sebagai galakan terbaik untuk terus merancakkan industri permainan video di Malaysia. Memang excited lah kan menang anugerah ni sebab memang tak expected untuk menang ni sebab competition memang ceremony ini memang level international kan. It's a really great encouragement for an indie team like us in Malaysia. Even though yes, you incorporate the company for more than 10 years now, so this is the first time where any significant award from Malaysia. I think Malaysia has been doing an amazing job, right? We have a lot of talent, we have amazing talent, and what is happening is that more and more Malaysians are making products which is at international level. Industri permainan video dilihat semakin berkembang dalam Malaysia dan akan menjadi sebuah industri yang berpotensi pada masa depan. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.